Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, pelajar sekalian. Hari ini saya dan Profesor Datuk Dr. Muhammad Zuhdi akan bersembang santai. Sudah cukup setahun kami bersembang santai. Dan hari ini kita... Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Kita dah setahun dah bersembang santai ni. Oh. Orang kata pejam silat setahun. Setahun. Baguslah. Hari ni kita nak bincang satu peribahasa Melayu lah. Bahasa Arab pun ada saya ingat. Iaitu masa itu emas. Katanya bahasa Arab kata apa ni? Al-waktu asman minaz zahab. Lebih mahal daripada emas. Ya, okey. Tapi ada satu lagi pepatah Arab. Dia kata masa itu seperti pedang. Kalau kamu tak potong, dia akan potong kamu. Boleh masuk lagi tu falsafah masa tu. Okey. Okeylah, kita berfalsafah sikit hari ni kan. Dia ini menunjukkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Bukan sahaja pepatah-pepatah Melayu tadi, tapi dalam Al-Quran sendiri banyak menggunakan faktor masa untuk sebenarnya dalam Quran ni Tuhan menyebut masa tu dengan dia punya penegasan yang sangat mendalam. Sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Itu demi masa. Kemudian ada wal fajri. Demi waktu fajar. Wal laili. Demi malam. Wal duha. Demi waktu pagi. Ini banyak menggunakan. Mungkin saya pun lupa nak sebut setengah lagi tu. Maknanya masa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Malah dalam kehidupan haiwan, kehidupan alam. Jadi ya, silakan. Di kalangan ahli falsafah pun selalu mereka sebut masa lalu, masa kini, masa akan datang. Yang lalu dah sejarah. Yang akan datang belum tentu. Siapa Umar Khayyam kata apa tu? Ini saya lanjutkanlah. Ya. Dalam rubaiyat. Dalam rubaiyat Umar Khayyam. Rubaiyat ni satu syair yang sangat popular seluruh dunia kan. Dia Umar Khayyam ni dia mungkin penyair yang nombor satu lah dalam senarai penyair Islam. Dia kata jangan kamu risaukan masa yang lalu. Sebab masa yang lalu tu telah lepas. Tapi kamu kena begitu juga, ini saya rasa tak betul juga. Dia kata masa depan masih dalam cita-cita. Semalam sudah berlalu, besok masih dalam cita-cita. Dia kata pentingnya hari ini. Dia kata manusia ni kadang-kalanya kita dikhianati oleh masa. Ini dalam dia punya. Tapi kita boleh bacalah terjemahan dia tu asalnya dalam bahasa Parsi. Tapi ditranslate dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris. Hampir semua bahasa-bahasa Eropah. Kerana ini sangat itulah. Jadi saya rasa dari segi logiknya bagus juga. Kalau orang banyak menceritakan tentang masa lepas, itu orang yang nostalgik. Orang yang suka pada nostalgia dan dia tidak boleh buat apa-apa. Kana Abi. Dia kata, seseorang pemuda itu bukanlah orang yang mampu menceritakan tentang kelebihan keturunan dia, bapa dia, nenek dia. Dan begitu juga kalau kita selalu bercakap tentang masa depan saja, kita ni orang yang ideal. Terlampau ideal. Jadi yang pentingnya kata Umar Khayyam ialah masa sekarang. Itu yang dikatakan orang yang rasional. Jadi tetapi tidaklah menafikan semalam, besok dan
kedua-duanya itu, cumanya kita perlu menjadi seorang yang kepunyaan hari ini dan berfikir banyak tentang hari ini, walaupun kita juga kena mengambil mengambil tahu tentang masa depan kita dan masa kita yang telah berlalu. Gitulah lebih kurangnya lah. Kalau kita balik pada yang Quran yang sebut tadi, wal asri. Ada seorang demi masa. Waktu asar dia kata. Manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Ya. Dan berpesan-pesan pada kebaikan. Ya. Dan kesabaran. Ya. Dia mungkin kita tambahlah tu wal asri itu. Dia al-asru zahabi, zaman keemasan. Asrul inhitat. Jadi asr itu menunjukkan masa saja. Tapi mungkin bila wal asri pada kita ada waktu asar. Dalam bahasa kita sebenarnya banyak menunjukkan kalau kata bahasa asar. Maknanya masa yang hampir luput lah pada hari itu. Kalau kita balik kepada orang Melayu dah, saya nampak masa ni tidak begitu penting. Sebab itu ada istilah jam Melayu. Jadi kalau kita nak berhimpun, katalah lewat setengah jam tu biasa. Ataupun jadi apa-apalah. Dan kita longgar. Maknanya lepas Zuhur, lepas Asar. Lepas Zuhur tu, sudah masa Asar tu lepas Zuhur lah. Kalau kita tengok bangsa-bangsa yang lebih maju, dengan kata orang Jepun, masyarakat 7.15, 7.18, 7.20. Kita sekarang adalah 12, 12.30, 12 suku adalah. Cuma tak sampai 12, 8 minit, 12, 6 minit. Jadi kenapa orang Melayu kita tengok dengan masa ni, pagi-pagi dia pergi kedai kopi. Minum seketik kopi, nasi belauk, tapi dia duduk mungkin sejam, 2 jam situ. Yang lebay-lebay pun, asar, ada tu masjid tu, pas main asar dia tunggu sampai maghrib, malam pun, jadi banyak kedai kopi lah, atas wakaf lah. Macam mana orang Melayu dengan masa nampak? Dia orang yang menghormati atau tidak menghormati masa ni, dia ada kaitan dengan budaya hidup sebenarnya. Kalau budaya dia tinggi, dia menghargai masa. Kalau budaya dia rendah, dia tidak menghargai masa. Dia macam ni lah, orang kampung dengan bandar. Orang kampung, di kampung dia tu, dia segala-galanya statik. Tak perlu kejar masa. Pokok pinang itu di situlah. Sejak daripada dia kecil sampai dia besar. Lembu itu ditambak dengan tali itulah, kampung itu tidak berubah sangat. Jadi orang yang duduk dalam daerah yang tidak banyak pergerakannya, dia punya persekitaran tu, dia tidak banyak berfikir tentang masa yang cepat berlalu. Tetapi orang yang berada dalam suasana yang sibuk, maka dia menjadikan masa sebagai satu faktor dalam hidup dia. Dia sentiasa dikejar oleh masa. Ini sebab itu dalam sejarah kebangkitan Islam, Islam saya rasa tidak pernah bangkit di kawasan-kawasan yang tidak maju. Kalau kita nak bangkitkan Islam, kita tak boleh hanya berjuang Islam tu di Kota Baru, di Kuala Terengganu, di Alustar. Kalau kita hanya bertapak di daerah-daerah yang terpencil macam tu, idea kita tentang Islam juga tidak cukup maju. Kita nak bina Islam, kena datang ke Kuala Lumpur. Imam Syafi'i, bila dia nak membentuk diri dia sebagai seorang ulama besar, dia tidak pergi ke perdesaan. Masa dia pergi ke perdesaan itu, dia mula-mula belajar nak mencari originality bahasa Arab itu. Bila dia dapat itu, dia belajar sokan sikit sana, kemudian dia terus balik ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Baghdad, pergi ke Kahirah. Itu tempat dia. Jadi begitulah juga kita ni pun,
kita dua ni pun, kalau Tuhan takdir kita ni hidup di Amerika, di New York mungkin kita lebih maju daripada yang ada sekarang. Tetapi kita duduk Kelantan, duduk Kota Baru lama dan sebagainya. Jadi itulah. Jadi soalnya sekarang ni, kalau macam kata tadi orang Melayu, suatu bangsa yang kurang menghormati masa, ialah kerana sosio budaya dia yang tidak memaksa dia supaya lebih mengejar masa. Jadi saya punya pengalaman ni, saya rasa macam ni lah. Saya mula-mula sedar rasanya, oh iyalah lewatlah juga sesudah kita memimpin, sesudah kita apa semua sekali. Sedangkan dalam Islam ini, masa ni kan, memang terhad dah. Biar pasti. Ini masa zuhur, ini masa asar, ini maghrib, ini masa puasa, ini masa haji. Jadi Tuhan telah bagikan betul-betul masa tu. Tapi oleh kerana kita ni, orang Melayu ni, kita punya budaya tidak begitu maju, kita masih lagi terbelakang daripada itu. Cumanya dia boleh ubah. Pengalaman saya lah, bila saya ingat masa duduk di Nilam Puri dulu, kan, kita masih lagi sebagai pengikut. Katalah nak mesyuarat fakulti. Jemput mesyuarat fakulti pukul 9.30. Kemudian setengah jam tu, daripada pukul 9, ada ya hadis orang 2 pukul 9. Nak sampai 9.30 tu, dia tidak anggap lagi benda tu nak berjalan. Kemudian dia berbual lah. Sampai pukul 10 baru mula kan. Jadi masa kita mari sini ke Akademi Islam ni, saya rasa begitu juga mula-mula tu, bila kita sebagai pengurusi hadir, tak ada orang lagi. Tak ada orang lagi. Tapi kalau 3-4 kali orang yang memimpin itu buat sesuatu yang boleh memberi panduan kepada orang ramai, dia boleh terdidik. Maknanya bangsa kita pun, kalau kita didik mereka itu dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Orang ni tak suka kalau kita nasihat dia dengan awak kena cepat, awak kena, tak boleh. Jadi kita kena buat pengalaman. Saya ingat di Akademi Islam dulu, dalam masa 3-4 bulan tu kita sudah boleh set satu budaya baru. Maknanya mesyuarat mesti tepat pada masanya. Sekarang ni pun kalau pengalaman kita, kalau dalam grup atau komuniti yang agak maju dia punya budaya kerja dan sebagainya kan, 1 minit pun dia tidak lewat. Tapi kalau tempat-tempat yang mesyuarat tu di kalangan orang yang kurang maju, adalah 5 minit, lewat sikit, lewat sini, tunggu orang itu dan sebagainya. Ini sangat merugikan kita, terutama kita bangsa Melayu lah. Saya nak bagi pengalaman saya di Kota Baru dulu lah. Satu hari saya nak pergi mesyuarat pokok ulama dah tu. Ulama tertentu lah. Pengalaman zaman mana ni? Zaman saya duduk di Nilam Puri dulu. Waktu kerja lah. Saya pergi pukul 9 tu, saya ingat pukul 11 baru start. 2 jam. Dan saya lepas tu saya pergi, tak pergi lah. Ada satu jemaah ulama. Dalam kehidupan Datuk lah. Datuk sekarang ni saya rasa boleh contoh lah orang yang pancua kepada masa. Tapi kalau imbas kembali lah. Zaman kita remaja ke, zaman kita muda-muda dulu. Apa satu rasa datang, bukan menyesal lah. Rasa kalau balik semula, kita tak akan buat dah. Makna masa terbuang. Makna apa yang kita nak, yang kita mungkin hilang lah. Zaman dulu. Dan satu ketika kita muda ke, dari segi masa. Dia berkait dengan masa ni, mungkin susah juga nak. Kalau saya cakap, orang kata puji saya. Puji sendiri tak boleh lah. Katalah, kesedaran yang boleh kita sebut balik, kalau masa duduk di sekolah menengah lagi, mungkin tidak betul-betul jelas ingatan kita kan. Mungkin lebih kurang lah. Tapi kalau masa di sekolah dulu, ingat di Ma'had Muhammadi, saya rasa jarang berkali pergi lewat pagi tu. Tapi budak-budak lain apabila kelas tu kelas pagi, apa tu subjek yang bagi, itulah ada sekian minit.
Jadi kemudian saya nak tengoknya, betul lah juga kalau kita boleh fix masa pada waktu itu sama seperti sekarang, banyak yang kita boleh buat kerja kan. Tetapi pengajaran yang betul, yang jelas saya nak bagi tahu masa duduk di dalam Puri, sebab pada waktu itu saya jadi seorang ketua pelajar. Dr. Kamil pun pernah jugalah lepas saya tu. Jadi bila kita jadi presiden pelajar, kita pula belajar tu antara pelajar-pelajar yang maju. Saya rasa pada waktu itu kita terpaksa menjaga kita kata ekonomi masa. Kerana masa tu pula bukan yang aktif persatuan saja. Pantun pun masuk. Benda-benda macam-macam yang kita buat kemasyarakatan tu. Persatuan di Akademi Islam, yang di Nilam Puri, kemudian di luar pun Persatuan Pelajar Kelantan, kemudian saya masuk 4B, masuk di Nilam Puri. Itu cerita, itu sedap juga ada cerita-cerita tu. Jadi sekarang ni kita bila sibuk, petang-petang ni, saya herannya orang yang masa banyak tu, dia nampak semacam tak cukup masa. Tapi kita masa yang tak cukup, tapi kita bagi betul-betul, saya rasa tidak ada masalah. Petang, lepas daripada buku 5, saya tak tengok buku dah. Berehat, berjalan, naik bas pergi Kota Baru. Jadi kita berehat betul-betul. Tapi pok-pok yang tak ada kerja ni, apa semua sekali, duk baca buku lagi. Pukul sekian kita tidur, dia duk baca buku tengah malam. Saya tak nampak bagaimana orang yang tak jaga masa tu sebenarnya dia tidak ada lebihan masa yang sesuai. Mana dia tidak maknanya orang yang ada banyak masa tu tidak semestinya dia boleh maju dalam hidup dia. Sebab tu dia kena consume masa tu. Ya, sebelum saya nak tanya pengalaman Datuk lagi ni, tak apa dah kita saya bersantai. Saya mengalami masa saya pegang Presiden Persatuan tahun 3, tahun tu saya dapat nombor 2. Biasa saya di Puri dapat antara nombor 5, nombor 4, nombor 2, nombor 3. Jadi nombor 1 tak pernah juga. Tapi saya ingat tahun tu lah, tahun kita pegang Persatuan dia dapat nombor 2, lebih tinggi daripada tahun lain. Mana Datuk mengalami di Malaysia, pergi belajar di Mesir, pergi belajar England. Bagaimana nak banding orang Arab, Mesir, Bukrah dia dengan orang England. Ini untuk aktivitas masyarakat kita. Pengalaman buruk yang pertama sekali apabila kita pergi ke Jakarta. Ingat tak? Kita pergi Jakarta menjadi tamu Pak Nasir dalam masa 2 minggu. Tak apalah jadi tamu seorang bekas baru habis Perdana Menteri Masyumi, dan kita cuba mendengar dia punya pengalaman. Banyak bila kita jumpa Pak Nasir di Jakarta dengan pok-pok dia, dengan Muhammadiyahnya, dengan Masyuminya, dengan apa semua sekali. Banyak kita pengalaman sehingga dia katakan, kami dulu apabila Soekarno memberi peluang untuk menubuhkan kerajaan di bawah zaman Soekarno, kita cuba menubuh kerajaan Islam di bawah Masyumi tetapi gagal. Kerana 1, 2, 3, 4, mungkin satu masa kita bincang dah ni kan. 1, 2, 3, 4 dia cerita. Pak Baswedan pun cerita macam tu, jadi macam lagi masa tu macam-macam lagi orang, tak payah sebut banyaklah. Tetapi saya tak nak tarik perhatian di sini. Apabila kita kata nak pergi ke Bandung, kita ada perjumpaan di situ, katalah pukul 3 petang. Rupa-rupanya pukul 3 tu tak tahu ke mana lagi. Pukul 4.30. Mana bagi dia, orang Jakarta pada waktu itulah. Bagi dia pukul 3 tu maknanya 4.30 lah. Begitu kan? Kemudian sehingga kan kita punya program tu, kalau ada 4 program satu hari tu, tak sempat nak buat program yang keempat. Jadi 3 program je. Cakaplah banyak, syarahan panjang, apa-apa semua sekali. Baik, bila pergi ke Mesir, beza sikit. Mungkin rebutan masa di Kota Jakarta tu sibuk juga. Tapi tidaklah sesibuk di Kairah. Jadi orang Jakarta ni mungkin sibuknya banyak naik basikal, sepeda motor, apa semua. Kalau di Kairah ni, dia agak terkejar-kejar masa sikit.
Tapi penghormatan terhadap masa itu tidaklah begitu tepat juga. Misalnya kita kata nak buat discussion, nak buat diskusi. Cuma saya nak respect satu, Syekh Al-Azhar sendiri tu nampaknya lebih tepat juga masa saya dengan satu nama Syekh Sulaiman Ramadan. Saya selalu pergi rumah dia, pergi belajar secara talaqi ni lah, belajar seorang-seorang apa semua sekali, lebih baik. Tapi bila pergi ke England, saya nak cerita, saya punya supervisor tu, nama dia Profesor Hooker, orang Malaysia kenal lah, Profesor Hooker. Dia kata mu datang pukul 3 petang. Saya tahu dah Mak Saleh ni. Jadi 5 minit pukul 3 tu saya mesti berdiri. Di hadapan pintu. Pintu dia tu dah tutup dah. Berdiri betul-betul di situ. Pukul 3 tu baru ketuk masuk. Itu baru dia suka lah. Kalau tidak, kalau kita lewat lah, apa saya kata apa lah ni. Macam-macam. Jadi sebab tu, kita ni bila kita bercakap tentang teknologi tinggi lah, tentang revolusi perindustrian 4.0 lah. Tapi kalau dengan budaya orang Melayu ada sekarang, tak sempat nak ikut. Jadi kita kena latih lah. Saya peliknya pula, para pemimpin kita, katakanlah wakil rakyat, menteri, dia nak pergi janji nak pergi satu tempat tu, dia kata nak pergi pukul 3. Kadang 4:30 tak sampai lagi. Maknanya orang atas tidak cuba membudayakan masyarakat di bawahnya. Macam juga kalau di rumah kan, kalau kita kata masa makan sekian, masa sekian-sekian. Itu sepatutnya kita kena jaga betul-betul. Tidak, sebab tu kita kata dengan keluarga kena makan sekali dah, supaya tidak beruncit sangatlah. Kalau kita tengok perkembangan hidup kita lah, ada ke perbezaan masa muda dengan masa selepas kita dah masuk 60-an, 70-an ni, dari segi penggunaan masa? Ini satu. Orang kata umur itu hanya angka. Umur itu hanya angka. Masa kita duduk di Akademi Islam dulu, ingat nak sebut nama tu takut mengumpat, tapi dia tak marah pun. Cik Aziz, nampak dia buat kerja pemalas. Saya kata, Cik Aziz, apa malas nak kerja tu? Alah tuan, saya ni nak pencen dah. Bila nak pencen? Setahun lagi dah. Masya Allah. Setahun lagi nak pencen tu, dah slow dah kerja. Itu attitude orang kita. Dia kira tak ada apa nak buat dah. Kira pencen tu, habislah umur dia di situ. Sebenarnya, lepas tu bila dia pencen, dia marilah ke pejabat. Jumpa bila tengah jalan ke pejabat, dia kata. Dia bila pencen ni, dia kena berjalan pergi kedai kopi. Pasal duduk di rumah, dia marah bini. Bini dia marah serabut, dia tengok duduk tidur rumah apa semua sekali. Sedangkan selagi kita ada tenaga, maka kita adalah orang yang sama. Itu saya punya falsafah lah. Maknanya awak belajar ke, awak bekerja ke, awak pencen ke, awak adalah orang yang sama dan tertakluk kepada jadual hidup yang sama. Saya ni nak, saya kok mana pun, orang suka tak suka, saya kena pujilah Tun Mahathir. Dia walaupun dia tak dah jadi Perdana Menteri ke, dia menang pilihan raya ke, dia kalah pilihan raya ke, dia dengan pejabat dia tu macam itulah. Dia rutin hidup dia. Jadi barulah, dia kata pasal apa Tun Mahathir ni? Segar, sehat. Ada setengah orang tu dia cek apa Tun Mahathir makan. Satu masa dia kata, di atas meja Tun Mahathir tu ada satu jenis ubat. Dia ingat Tun Mahathir makan hot tu lah, ia dia segar. Itu orang kita berfikir secara yang tak betul. Tapi dia punya rutin hidup tu. Jadi saya rasa, kalau pun kita nak pencen minggu depan, minggu depan nak pencen, lepas pencen tu mungkin kita bermula lagi dengan agenda hidup yang lain. Jadi tidak ada masalah kita ni. Bekerja ke, pencen ke, apa semua sekali. Saya pengalaman saya lah sekarang ni umur apa tu,
Tak ingat dah 70 berapa? 75 dah. Umur 75. Tapi saya takut orang kata saya ni apalah tak terasa tua, tak insan. Tapi kita rasa kita bekerja mesti berjadual macam masa kita muda lah. Tak ada beza sebenarnya. Orang kata kalau tua lu tu kalau kita tengok dari segi agama saya nak timbulkan masa di mana benda nisbi. Apa dia tu? Nisbi bermaksud Quran tersebut fi'amikan miqdaruhu berpasatik. Jadi ada pula mana itu masalah dimensi masa. Dia masa yang sama, tapi tak tahulah, cuba berfalsafah kan. Masa yang sama, ya. Mana dia tak kita cuma masa. Adharu tu. Ya, betul. Sebab masa tu satu peluang untuk kita melakukan sesuatu. Tetapi dari segi dimensi masa ni, saya dengar orang tua kata, dia kata masa kita budak-budak dulu rasa panjang lah. Panjang lah satu hari tu dah. Tapi bila tua ni, pendek. Dia kata ni dunia nak kiamat dah ni. Mana boleh nak kiamat? Mana boleh nak kiamat masa macam tu dah. Jadi jam yang sama, apa yang sama. Jadi dulu pun macam tu lah, 12 jam, 12 jam. Jadi soalnya sekarang ni, apabila kita sibuk, masa tu jadi pendek. Apabila kita tak sibuk, masa tu jadi panjang. Sebab tu saya sampai sekarang tu, saya tak boleh nak tunggu orang. Sebab saya rasa masa terbuang tu lama sangat. Jadi kalau kita pergi tepat-tepat masa tu, orang kata apa tak mari awal-awal. Tak, lebih baik kita pergi tepat-tepat masa. Jadi tidaklah kita rasa masa tu hilang gitu saja. Kemudian kita tidak boleh melaknati masa. Itu betul tu. Yaumun kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, itu Tuhan nak gambarkan bagaimana kita di akhirat nanti. Ini bagi orang yang duduk dalam syurga lah kan. Jadi yang satu hari kita sama dengan 1000 tahun lama. Kita tahu macam mana ni. Tapi kalau kita tidur tidur 5 minit je kan. Lepas tu sedar. Kita tak di mimpi tu 10 tahun. Jarak masa kita mimpi tu. Itu satu lagi. Satu rahsia yang perlu kita kena faham bagaimana dalam hidup kita ni. Itu perbezaan antara akal sedar dengan akal tak sedar saja. Kita berfikir sekarang ni berurus dengan akal sedar kita. Bila kita tidur, kita berurus dengan akal tidak sedar. Sebab tu orang kata, kepala manusia ni, otak manusia ni, apabila dia tidur, kadang-kadang otak dia tu masih lagi bekerja untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah yang dia hadapi sebelum dia tidur. Sebab tu orang mengigau lah, orang bermimpi lah, apa semua sekali. Itu dia ada hubungan tu. Kalau orang faham tentang akal tak sedar, mungkin dia lebih senang untuk memahami bagaimana keadaan di akhirat nanti. Bagi orang mulhid, dia kata pelik lah, macam mana ada di akhirat. Jadi mungkin dia tidak cuba ikuti betul-betul gelagat ataupun sifat hidup manusia di dunia ni pun. Okey. Bagaimana tafsiran Datuk? Saya pernah dengar lah hadis. Saya tengok nas je lah. Dia kata di akhir zaman setahun bagaikan sebulan. Sebulan bagaikan seminggu. Seminggu bagaikan sehari. Sehari bagaikan 1 jam. Ini bahasa orang kata macam berkeruk. Zaman tu dah berkeruk. Itu kata masa tu dah berkeruk lah. Tapi saya rasa saya lebih suka membuat tafsiran sosiologi lah.
tafsiran sosiologinya maknanya zaman dulu dengan zaman sekarang, masa lebih singkat zaman sekarang. Sebab zaman dahulu dunia tidak begitu sibuk macam sekarang ini. Maka apabila dunia makin sibuk, teknologi makin hebat dan segala-galanya dalam hidup manusia ni mengejar masa, maka itulah bandingannya. Kita dulu hidup dengan masa yang luas, sekarang ini hidup dalam masa yang terkejar-kejar. Sebab itu kita orang bandar ni, orang Kuala Lumpur, kalau nak berasa masa yang lebih lega, lebih luas, balik kampung boleh seminggu. Kawan kita dulu, Profesor Ali Taib, bila dia pencen, dia ambil keputusan balik duduk di Al-Ustaz, di Kedah. Perahli Taib, kawan kita lah. Kemudian, lama duduk berapa lama, mari Kuala Lumpur balik. Dia kata tak boleh duduk di kampung. Dia tidak ada benda yang dia boleh buat. Pergi melawat orang sakit, pergi ziarah orang, pergi melawat orang mati, kenduri, itu saja. Lepas tu orang kelahi sikit semuanya. Dia tak ada aktiviti lain. Bila tak ada aktiviti lain, maka masa itu panjang. Tapi bila kita duduk dalam satu dunia yang sangat maju, cukup maju, maka masa itu menjadi pendek. Misalnya, masalah qasar semaya atau jamak semaya. Orang kata, oh zaman sekarang ni, qasar jamak tu tak patut dah sebabnya kita ada kemudahan banyak, ada kereta api lah, ada kapal terbang lah, ada macam-macam lagi. Tapi sebenarnya, apabila kita fikir betul-betul, ini ada kaitan dengan masa. Jadi katalah kalau kita nak musafir sekarang. Kita nak musafir sekarang, kita naik kapal terbang. Kapal terbang tu, dia ada hak masa tertentu. Kalau kita lewat, kita akan ditinggalkan oleh kapal terbang. Maka dulu, masa tu tidak menjadi masalah kepada kita. Nak musafir, naik unta, naik keldai, jalan kaki. Sebab tu sekarang ni, soal fadilat kita, jamak qasar sembahyang tu lebih baik sekarang, lebih utama sekarang daripada zaman dulu. Itu yang dari segi, kalau dikatakan, kalau itulah yang saya boleh tafsirkan. Bagaimana bila Nabi kata, bila akhir zaman itu masa menjadi lebih lewat daripada sebelumnya. Boleh dah. Sebab tu sekarang. Ya. Kita ada gangguan line kita tadi. Yalah. Ini ada soalan daripada saudara Raudah ni. Ada soalan juga. Raudah. Untuk menjadi ilmuwan atau pakar dan sebidang, bagaimana masa tu nak diagih untuk bacaan dan kajian, dan bagaimana kita nak jemput keberkatan masa dalam hidup kita. Itu soalan dia. Bagus juga tu. Dia dari segi, kita katalah, aktiviti ilmu. Satu, membaca. Dua, menyelidik. Tiga, menulis. Empat, mengajar. Lalu menerbitkan. Tak apalah menerbitkan tu, boleh aktiviti orang lain. Saya rasa baca, menulis dan kadang-kadang mencari maklumat melalui media dan sebagainya, belajar. Tak boleh nak kurangkan. Tak boleh kita kata, saya ni dah. Ini yang apa tu, siapa dia kata, saya usia atas. Dia kata yang paling bodoh sekali ialah orang yang senior. Sebab kerana dia sudah berhenti daripada aktiviti sebagai seorang pencari ilmu. Sepatutnya aktiviti membaca tu dia tidak boleh kurang walaupun dia sudah meningkat umur. Kemudian menulis. Kalau dia nak menulis, dia betul-betul dia jangan berhenti. Kalau dia berhenti, sebetulnya orang tak habis tesis tu. Dia buat kejap, dia berhenti. Jadi pengalaman kita, kalau kita menulis misalnya, sebab tu pengalaman saya sebagai menulis, saya tidak akan break apa yang saya tulis itu kecuali saya jumpa satu poin di mana bila kita baca balik,
muda. Kita nak continue. Itu satu nak cerita ke orang muda-muda tu raudah mana dah orang muda-muda ni. Jadi kalau kita pergi berhenti di tempat yang suka kita nak sambung idea tu, mungkin kita kena baca balik, kena tengok balik, barulah kita nak gather dalam kepala kita tu satu hal. Tetapi kalau kita aktiviti kita baca, menulis, berbincang, mengajar sebagainya, itu sangat penting. Saya dengar ada seorang guru pondok di Kelantan. Jadi sampai sekarang ni dia tak nak berhenti mengajar tu, sebab dia kata kalau tak mengajar dia rasa macam nak demam. Begitulah tu, dia tidak berinteraksi dengan ilmu apa semua sekali. Sebab itu semakin tua, semakin mempunyai, kata tua-tua ubi, semakin tua semakin menjadi, semakin apa semua. Sebab dia continue. Tapi kalau tidak continue, pencen saya, dia buka kedai runcit. Ini satu hal. Pensyarah-pensyarah kita yang agak cerdik lah juga. Bila dapat profesor, kemudian pencen. Apa dia buat lepas pencen? Dia pergi buka kedai runcit, dia pergi buka kedai tayar, dia pergi cari tanah, niaga tanah, dia apa semua sekali. Inilah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang kita. Ibn Khaldun menulis buku dia Muqaddimah sesudah dia pencen. Ada? Satu-satunya buku beliau yang menjadi satu tanda kepada keilmuan dia. Buku-buku lain banyak yang dia tulis masa awal lagi. Itu yang dikata-kata, jangan berhenti terus. InsyaAllah Tuhan akan bagi kepada kita apa yang kita nak dalam hidup ini. Bagus juga kita bincang sikit untuk panduan anak-anak kita ni soal pengajian ni. Dalam pemerhatian saya lah. Orang-orang yang buat PhD tu tak mestinya orang yang pintar-pintar sangat. Mungkin sebahagian kata yang pintar-pintar tu mungkin dia cepat kerja, dia tenggelam tempat kerja dia tu. Kadang-kadang yang merangkak ni tapi dia mungkin ada disiplin masa ke, disiplin kerja ke, maka dia mana waktu zaman belajar BA dulu atau komunal dulu, dia bukan pelajar terbaik, bukan pelajar terkedepan. Yang terkedepan tu, kalau kita di Mahat tu, di Jatuh tu, ingat seorang masyhur nama siapa tu, Fatah ke siapa. Dia cari guru, situ dia berhenti situlah. Sama juga bila masuk Akademi Islam tu. Yang cilik-cilik masuk pendidikan Islam. Jadi guru, dia masuk itu. Tapi yang syariah, yang usuluddin yang belakang tu, ini dia berangkat, tengok orang yang kita sangka pun, dapat PhD dan sebagainya. Boleh satu pesan sikit kepada anak-anak tentang belajar dan masalah buat kajian MA, PhD ni. Ramai sebab saya dengar di fakulti pendidikan sendiri pun yang dulu tu mungkin ada 20%, 30% saja. Yang lain sampai gugur tengah jalan. Masa belajar tu semangat. Tapi bila nak buat pendidikan, nak menulis tesis, bila balik kampung masing-masing, itulah dia kerugian lah. Dia cerita zaman dulu ni. Saya ingat kita hidup kita sendirilah. Masa di Ma'had Muhammadi, kelas 9, saya dapat nombor 5. Bukan nombor 1, nombor 2, 3, 4. Hak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu tak continue. Jadi bila dia keluar, dia bekerja. Saya pun bila saya keluar, bekerja juga. Tapi bila ada peluang belajar, saya belajar balik. Jadi ceritanya satu kawan saya, budak SIC, Sultan Ismail College, yang cerdik tu bila lulus masa tu dia panggil apa tu, sebelum pada SPM tu apa dia panggil dia, dia cepat bekerja, dia jadi guru, masa tu. Kemudian saing kawan dia yang bodoh sikit pergi belajar masuk universiti. Tak lama, yang bodoh ni klik jadi cikgu besar dia. Yang cerdik tu jadi cikgu penolong biasalah. Sebab saya pun tengoklah kawan-kawan kita yang agaknya cerdik dulu, kemudian tidak cukup tidak cukup berhasrat. Saya masa nak buku dalam puri tu, saya pergi mengempen kawan-kawan. Sebab masa tu kan dalam puri ni ditubuhkan
sebagai sebuah institusi yang tidak akan diiktiraf oleh kerajaan federal sebab ditubuhkan oleh sebuah kerajaan negeri PAS, Kuartus Kelantan pada waktu itu. Jadi siapa dia nak masuk ke nak fikir tentang kerja. Kempen tak jadi, tak nak pergi. Akhir sekali, yalah, jadi macam guru-guru biasanya. Apabila Ustaz Asad Idris, dia pergi ke Kuala Lumpur, dia buat part time mengajar bahasa Arab. Dia kata aku pelik. Dia kata budak-budak hak cerdik-cerdik di Mahat dulu tak ada di Lumpur ni. Yang adanya hak bodoh-bodoh kelas 2. Jadi akhir sekali hak kelas 2 tu lah yang lebih tingginya. Satu masa saya duk berbual dengan, ingat Yunus Makno, seorang psikologis yang di Timbalan Naik Chancellor High Award Pelajar di UM dulu kan. Dia Fakulti Pendidikan, Dekan. Dia kata sebenarnya orang yang berpotensi maju tu bukannya orang cemerlang di SPM tu. Yang cemerlang tu dia ada pergi sekejap, okey dia limited. Yang ni, yang cemerlang tak cemerlang ni, itu dia boleh pergi cepat. Pada pendapat dia lah. Saya pun rasa betul juga tu. Ni kita ada Syekh kita ni. Syekh Muhammad Ghunim. Sajalah dia bagi komen sahih. Dia duduk di Cairo ke duduk di Paris? Kanu marda. Walakinnahum kanu ya'taqiduna anna at-tashafi wa tadawi bi tadris wa syarhi wal khutab. Dia bagi komen lah. Dia saudara Arif Mahdi ni ada salah sensitif. Apa dia? Nak minta pandangan ni. Saya baca. Apa dia kata? Soalan sensitif sikit ni. Dia kata, Prof, nasihat Prof kepada sebagai asatidzah. Putus semangat nak sama belajar peringkat master dan PhD. Disebabkan berlaku kritikan dari sebagian tok-tok guru pondok yang mengkritik sistem sekolah universiti yang menggalakkan pelajar-pelajar mengkaji dari mengaji. Jadi seolah-olahnya tak ada laki lah di universiti ni. Mengkaji bukan mengaji. Dia pun putus semangat. Dia gini ni. Dia satu antara sekolah dengan pondok ni dua sistem yang berbeza. Satu sistem talaki, satu sistem kuliah. Kedua-duanya ada baik dan buruk. Jadi sistem kuliah, sistem talaki dulu. Ialah satu tradisi pengajian Islam, pengajian turas secara talaki. Dan kita orang kata belajar dari kulit ke kulit. Tak tinggal. Sedangkan sistem kuliah ni, kita pensyarah pergi beru, maka habislah. Sama ada sistem talaki atau sistem kuliah, kalau dihayati dengan secara baik, kedua-duanya baik. Orang-orang kita dulu, masa masuk universiti, berasaskan pada sistem kuliah. Budak-budak dalam dewan ni, saya dengar cerita lah, kita pun dah tua masa tu, sempat-sempat lah. Kita ni, walaupun ramah, tapi bila pensyarah masuk bagi syarahan, dia buat nota elok-elok, kemudian buku-buku yang dicadangkan oleh pensyarah itu, dia cari betul-betul baca, betul-betul, dia jadi orang yang baik. Yang salahnya, bila pergi ke kuliah, masa kuliah, dia tidak betul-betul mendengar kuliah. Kemudian, dia pinjam nota orang tu. Kemudian, dia tidak baca buku-buku rujukan. Sehingga pada satu masa, Ku Aziz kata di Senate, dia kata kita sekarang ni, kat universiti kita ni, kita mengajar kena bagi buku teks kepada pelajar. Jadi banyaklah profesor-profesor yang bantah. Apa pangku kalau kita bagi buku teks, pelajar bakal baca buku teks itu dan pelajar pun tak baca buku-buku lain. Dia kata macam mana? Dia kata kalau tak bagi buku teks itu, dia tak baca langsung. Tidak macam pelajar-pelajar dulu. Itu dari segi kualiti kehendak kepada apa semua sekali. Jadi kalau macam tu, maka dia
akan menjadi orang yang tidak betul-betul macam dulu. Guru masuk dalam bilik kuliah, syarah macam syarahan, orang duduk syarah begini. Buku pun tak ada apa semua sekali. Kemudian dia bagi buku rujukan, sebagai baca lah. Semua buat rujukan. Jadi pengalamannya satu benda yang berfaedah macam tu. Yang sistem talaki ni bagus juga. Tapi kalau pergi belajar talaki, duduk hanya cokoh, nanti dengar ya apa tak ada, baca sendiri, tak ada apa semua sekali, tak jadi juga. Jadi masuklah sistem mana sekalipun. Cuma dalam syarahan saya semalam tentang apa, saya buat satu syarahan untuk seminar ini, seminar antarabangsa apa, saya kata macam ni. Tajdid dalam masyarakat Melayu di Malaysia ni berlaku satu peringkatnya apabila lahir masyarakat ustaz. Bila lahir masyarakat ustaz, puak-puak ustaz ni telah mengambil alih gerakan Islam, pendidikan Islam dalam negara kita ini daripada masyarakat tok guru, tok lebay dan sebagainya. Jadi pada peringkat awalnya, ustaz-ustaz yang mewarisi revolusi ataupun reformasi atau transformasi ataupun islah tajdid yang dilakukan oleh Abduh di Al-Azhar itu disebarkan di negeri kita, maka orang jadi lebih cerdik, maknanya ada jiwa mengkaji dan sebagainya. Tapi akhirnya puak-puak ustaz ni mengalami kelemahan. Saya tak ulahlah mengapa puak-puak ustaz ni sudah menjadi lemah, sehingga sekarang ni ramai puak-puak ustaz bercita-cita nak jadi tuan guru. Nak jadi tok guru. Mana nak balik pada taki balik. Kerana masalahnya masalah tidak mempunyai tumuh ataupun kedegilan untuk belajar dan sebagainya. Jadi soal talaki ke, soal kuliah ke, sama saja. Yang ini lebih terikat dengan teks, yang ini lebih luas cara berfikir dia. Cuma janganlah pula kita nak kelahi, saya sistem talaki. Saya mempunyai autoriti sekian. Saya belajar dari kulit ke kulit. Awak sistem awak bagi kuliah. Kemudian awak hanya cakap begitu, tidak berasas pada buku mana-mana. Itu satu perbalahan yang tidak ada faedahnya di kalangan para pelajar kita. Dan sekarang ni saya pun buka pondok. Ini soalan daripada daripada anak murid di UIA ni, Amir nama dia. Amir, Amirullah Wahab. Khabar Amir. Amir nak tanya, bagaimana seorang businessman boleh berjaya mempunyai tahap akademik yang tinggi? Apa pandangan nasihat? Orang businessman boleh mencapai juga akademik. Tak ada masalah. Abu Hanifah, dia mula hidup dia sebagai businessman. Dia sebagai seorang, dia panggil seorang saudagar. Saudagar kain. Yang mana dia keluarga dia tu, keluarga yang berniaga, apa kita katakan, ni lah, kain baju apa semua sekarang ni. Jadi bersaudagar. Satu masa tu dia jumpa Syu'abi. Syu'abi kata, kamu hari-hari pergi ke mana? Dia kata, saya pergi ke pasar lah. Dia kata, aku tak tanya tu, mau belajar dengan siapa? Maka dia mula belajar. Mula dia belajar ilmu tauhid, ilmu kalam. Kemudian dia rasa jemu dengan ilmu kalam ni. Dia kata cakap banyak, buat tidak. Dia cari ilmu fiqh. Maknanya menjadi seorang ahli ilmu yang begitu hebat. Dan dia punya bisnes, dia tak nak mati juga, dia bagi proksi bisnes tu. Jadi ada orang lain buat bisnes dia. Maknanya satu masa orang kata kita tak boleh nak campur antara akademik dengan bisnes. Mungkin saya rasa itu sekadar satu khayalan saya. Kita boleh berjaya kedua-dua sekali. Malah ramai orang yang buat bisnes, dia boleh buat master degree, PhD dan sebagainya. Tak ada masalah. Amir ni, dia sekarang ni dia terlibat dengan kerja-kerja takaful dia tu. Dia dah buat bisnes, jual sikit. Saya faham lah, saya masih lagi ada hubungan dengan dia. Jadi dia rasa macam mana? Saya sekarang ni sibuk jadi ejen takaful. Kemudian saya rasa nak buat master degree, PhD dan sebagainya. Jangan jadikan
kesibukan kita berniaga dan membuat bisnes itu sebagai halangan untuk kita belajar dengan lebih-lebih tinggi lagi. Kerana bisnes ada masanya, belajar ada masanya. Dan itu pengalaman kita sendiri. Kan? Bisnes ada masa, belajar. Masa bisnes itu buat bisnes betul-betul. Dan kita tahu masa break di sini. Bila kita break di sini, kita sudah selesai tu masalah. Kemudian kita belajar. Habis belajar, kita kena break. Maka kita boleh tidur. Ada orang bila sibuk, dia belajar sibuk, bisnes sibuk, dua-dua ni tak boleh. Sebab dia tidak tahu. Dia tak tahu mana otak dia ni banyak kotak dalam otak dia. Ini otak hak belajar, saya simpan di sini. Macam ada komputer lah. Ini file untuk bisnes, ini file untuk belajar, ini file untuk berehat. Pengalaman saya sampai sekarang ni pun. File dia. File ni, bila katalah saya buat kerja sampai pukul 2 pagi. Saya minum kopi, minum apa semua sekali. Nak suruh tak mengantuk. Habis bila siap tu, pergi tidur tu, orang kata, kita pergi tidur macam kita buang songkok daripada kepala kita. Terus. Boleh tidur apa semua sekali. Sebab